innal ladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya harap semuanya berbahagia. Bukan sekadar sihat, tetapi hati kita bahagia. Ini merupakan kali ketiga saya buat perkongsian di sini. 2 kali sebelum ni saya kupas 10 ayat pertama tentang surah Kahfi, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk video terdahulu. Cuma ini dalam perkongsian terakhir hari itu saya tak sempat nak rumuskan apa yang kita perlu faham tentang 10 ayat pertama surah Kahfi. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita satu mandat yang cukup besar. Apa dia? 10 ayat pertama boleh menyelamatkan dari fitnah Dajjal. So, adakah tuan-tuan dan puan-puan bila baca 10 ayat pertama rasa terselamat dari fitnah Dajjal? Atau rasa bila baca ni, oh aku dah secure dah ni? Atau macam mana? Atau ada sesuatu yang kita perlu lebih faham? Kenapa pergantungan 10 ayat pertama ini Rasulullah lebih tumpukan berbanding 100 ayat yang lain? Wow, surah Kahfi ada 110 ayat. Nabi suruh tumpu 10 ayat pertama. Bukankah itu satu yang remarkable kan? 110 ayat, 10 ayat pertama. Luar biasa tak? Luar biasa. Jadi kita perlu cari kenapa? Why? Okey. Sebelum tu, bila saya baca tafsir Al-Azhar ni, karangan Buya Hamka, bila beliau mengupas tentang asbabun nuzul surah ni, kenapa surah ni turun, disebabkan ada 3 soalan, dan soalan tu datang daripada orang Mekah yang pergi ke Madinah. Sanggup pergi Madinah nak dapatkan soalan, tanya pada Nabi, nak membuktikan bahawa Nabi bukan Nabi. Tu satu benda yang luar biasa juga. Dan Nabi confident kata besok. Kan? Nabi kata besok. Jawab. Besok diorang datang, Nabi wahyu belum turun. Hari kedua wahyu belum turun. Hari ketiga wahyu belum turun. Sehingga hari yang ke-15. Cuba kita di tempat Nabi, apa kita rasa? Sedih? Atau rasa serba salah? Kan? Dan kita rasa apa yang kita buat itu, pertama, tersilap dah. Bagi janji. Yang kedua, orang boleh syak kita macam-macam. Lebih-lebih lagi Quraisy, kafir Quraisy. Kan? Apa tuduhan yang dia boleh buat? Muhammad pandai cakap je, menipu. Ini janji dicapati. Macam-macam boleh keluar daripada mulut-mulut, apa kita boleh sebut, puaka. Kan? Kalau macam sekarang ni, diorang dah, istilah dia dah membawang dah. Dan bayangkan Nabi dah janji, besok aku jawab, dan wahyu tak turun 15 hari lamanya, dan pada hari ke-15 wahyu turun. Perkataan pertama yang Nabi dapat adalah Alhamdulillah. Boleh rasa tak? Tunggu bila wahyu turun. Terus menenangkan, menghilangkan beban di bahu Nabi, dan surah ini turun sekaligus, bukan staggered, sekaligus.
Dan dia dimulakan dengan Alhamdulillah. So, kita mungkin boleh juga berperasaan begitu kerana kita akan jumpa surah ini kalau kita melaziminya baca setiap minggu, terutamanya pada malam ni ataupun hari Jumaat. Dan tiap kali kita buka dan kita baca Alhamdulillah. Seminggu aku tunggu nak baca dan aku dapat baca Alhamdulillah. Itu yang pertama. Kemudian pada perkongsian pertama saya ada listkan beberapa perkara yang kita perlu syukuri merujuk kepada perkataan Alhamdulillah di awal surah ni. Pertamanya tentang diutuskan Rasulullah. Yang kedua, diturunkan kitab kepada Rasulullah. Yang ketiga, sifat kitab itu lam yaj'al lahu iwaja. Yang keempat, dia qayyimah. Kemudian Allah perincikan pula kitab ini, sifat dia memberi peringatan. Peringatan apa? Ba'san syadidan min ladunhu. Yang itu kita tahu bahawa dia merupakan bukan metafora, tetapi dia adalah kiasan kepada fitnah Dajjal yang bakal turun. Perkataan Dajjal tak ada pun dalam surah ni, tetapi Allah sebut ba'san syadidan min ladunhu. Satu ujian yang berat, besar, dahsyat, special dari Tuhan. Ujian apa lagi? Untuk umat akhir zaman? Dajjal. So, ba'san syadidan min ladunhu, Quran itu datang untuk bagi peringatan. Bagi peringatan. Kan mudah kalau macam mana nak meluahkan apa yang terbuku di hati. Okay, macam ni. Mana lebih mudah? Kita doa, ya Allah, matikanlah Dajjal supaya dia tak datang. Atau selama ni kita diajar, ya Allah, lindungi aku dari fitnah Dajjal. Sebenarnya mana lebih mudah? Minta Allah matikan Dajjal atau minta lindung? Matikanlah. Sekali minta, dia mati dan kita hidup senang lenang. Tak gitu. Tapi dalam ayat-ayat yang kita bakal lalu nanti, kita sudah pun lalu, Allah sudah bagi tahu linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kehidupan di dunia ini khusus untuk diuji, bukan bersenang lenang. So, yang rasa aku kena bekerja keras untuk jadi kaya supaya aku dapat hidup senang. Well, bila masa Allah kata hidup di dunia ni senang? Kan? Tu benda yang perlu difikirkan juga. So, wa yubashsyiral mu'minin, dan Quran ini turun untuk memberi peringatan. Peringatan pula kepada orang beriman yang buat amal soleh. Mereka akan dapat syurga dan tinggal selama-lamanya di dalamnya. Dan Allah tak bagi tahu pun akan dapat habuan dunia, syurga. Dan peringatan kedua datang kepada mereka-mereka yang mendakwa Allah ada anak. Dan Allah bagi tahu secara terperinci sifat orang ni. Apa dia? Mereka langsung tak tahu apa-apa. Dan mak bapak mereka pun tak tahu. Maksudnya mereka mewarisi ketidaktahuan. Kalau cakap BODOH tu macam keras sangat kan. Ketidaktahuan lah kot. Belum tahu atau kurang tahu. So, mereka mewarisi ketidaktahuan itu. Bukan itu saja, dah lah tak tahu. Allah bagi tahu, in yaquluna illa kadhiba. Apa yang mereka ucap itu semuanya dusta. Dan Allah bagi tahu Muhammad, janganlah kerana mereka tak nak ikut Quran, kau bersedih hati. Kalaulah kita kan berhadapan dengan manusia, pertama dia tak tahu, yang kedua dia bohong. Nak kawan tak? Hai, goodbye kan? Confirm, kita akan tinggalkan. Tapi Rasulullah bukan begitu. Simpati dan empati ni luar biasa. Dengan orang begitu pun baginda cukup sedih. Sehingga Allah kata, jangan membinasakan dirimu. Wow. Kita pula selalu mendoakan kepada orang yang kita kenal dan sayang je. Orang tak kenal,
pergi imam. Moga-moga dia jadi imam kan. Tapi begitulah Rasulullah. Sebab tu di awal surah ini Allah sebut Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi. Kerana susuk tubuh ini luar biasa. Perangainya, sifatnya, contoh yang dibagi luar biasa. Sehingga orang yang macam itu pun dah lah tak tahu. Dan dia memandai-mandai dan dia suka menipu. Pun Rasulullah sangat berduka sebab mereka tak terima. Ada nampak connection ke? Belum lagi kan? Okey, tak apa. Saya pun tak nampak lagi. Sebab kita nak cari kenapa 10 ayat ni dipilih untuk selamatkan kita dari fitnah Dajjal. Okey. Belum nampak connection. So, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Dah sampai ayat ke-8. Dah sampai ayat ke-7. Masih belum ada nampak bayang-bayang. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan atas bumi ini perhiasan. Apa yang kita faham pasal perhiasan dunia? Bergetar tulang rusuk kan. Wanita soleha. Tu lagu. Kan selalu tengok sepah tu. Itu lagu. Apa lagi? Hiasan? Emas. Wah, emas. Lagi? Pakaian? Pangkat? Anak-anak? Okey. Apa lagi? Tapi bila tuan-tuan baca tafsir Azhar, Buya Hamka dia mengulas satu benda yang kita rasa ya tak ya. Dia cakap apa? Antara hiasan yang Allah pilih adalah rumput. Rumput. Bila Allah kata kami jadikan dunia ini hiasan, Buya Hamka bawa contoh rumput. Bayangkan rumput itu dimiliki oleh orang yang seni, ditrim, dipotong, dibentuk dengan baik, maka rumput itu jadi cantik. Ditambah pula dengan serinya bunga, walau bunga tai ayam, tapi nampak naik serinya. Tapi rumput yang sama dimiliki oleh orang yang malas dan tak ada seni, dia tak akan jadi hiasan. Dan menariknya tuan-tuan dan puan-puan, cuba sebut satu ataupun dua ataupun tiga seni orang-orang zaman dulu, sekolah-sekolah Islam yang mereka hasilkan yang merupakan bentuk orang ataupun binatang, ada tak? Kalau artis-artis Muslim dulu, mereka akan hasilkan lukisannya bagaimana? Arca. Ada tak? Cuba tengok Istana Hamra. Kan dekat mana? Andalus, kan? Apa hiasan yang memenuhi dinding dan dia punya tiang-tiang? Hiasannya lebih kurang bentuk macam belakang ni. Ya. Geometri. Adakah kerana hadis Nabi yang melarang daripada mengukir ataupun melukis benda-benda hidup? Atau mungkin kerana cara kita ekspresi kita punya seni ni dengan benda yang kita nak kelihatan seimbang, sama, bentuk geometri. Cantik, seimbang dan sama. Tapi tengok pula lukisan-lukisan yang terbit daripada Barat, seni yang terbit daripada Barat, mereka lebih gemar pemandangan, orang, kan, potret Mona Lisa. Cuba tengok Picasso punya hasil. Mata di sana, telinga di sini. Tu kan nampak macam tak simetri, tidak seimbang. Tengok hasil
hasil karya orang-orang Mesir Kipti, Firaun. Piramid tu apa? Kubur. Allah tinggalkan tanah kubur untuk kita perhati. Dan kalaulah kita nak buat serupa macam piramid sekarang ni, berapa kos? Pernah kira? Pernah sampai tak? Saya pun tak pernah sampai. Jom kita buat rombongan ke sana. Pernah kira tak? Kos satu piramid tu, The Great Pyramid of Giza tu, yang paling besar, berapa kosnya? Diorang kira lebih kurang 5 bilion USD. Dan pembinaan tu di estimate makan masa 20 tahun nak bina. 20 tahun itu mengguna pakai 4,000 pekerja. Dan 20 tahun tu, masa estimate 20 tahun tu, setiap batu diletakkan selang 5 minit. Non-stop. Baru makan masa 20 tahun. Jika ada off day, holiday, cuti ke, hari kebesaran Firaun ke, kan? Tu mungkin extend lagi. Dan kita sangka kita punya teknologi sangat tinggi. Pernah ukur piramid tu dengan patung Giza, singa kat depan dia tu, sangat simetri. Macam mana buat binaan begitu besar, batu begitu berat, dan mereka boleh buat sama, simetri. Kita pun boleh buat. Putrajaya misal kata, Masjid Besi, POJ, Palace of Justice, dia punya kubah dengan kubah Masjid Besi, simetri. Satu garis lurus, bersamaan dengan kiblat walk. Itu sebab kita ukur. Dan sewaktu pembinaan diukur betul-betul. Dan salah satu antara dia punya ibrah adalah diletakkan imam di hadapan, berbanding undang-undang di belakang. Meletakkan Islam dahulu. Luar biasa. Dah sampai mana pula? Sampai Firaun kita pergi. Okey, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Okey. Waktu survey tadi ada yang sebut pasal, nak tahu cerita pasal pemuda, kan? Pemuda. So, dunia yang cantik ini, siapa yang dapat menikmatinya secara penuh, full blown? Orang muda kan. Kalau yang dah tua, dia dah dapat penyakit macam-macam. Nak mati. Janganlah sebut nak mati. Hampir ajal. Nak mati tu macam, nanti kena sensor dah ni, nak mati. So, orang muda yang boleh mendapat manfaat dunia punya kecantikan ni, full blown. Muda lagi kan? So, malam minggu buat apa? Bukit Bintang? Atau Jalan Telawi? So, sebab tu Allah datangkan contoh terdekat dengan dunia dihias adalah cerita orang muda. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Itu satu part. Part yang seterusnya, saya tertarik bila Ustaz Syahari keluarkan buku terbaru tentang surah Luqman. Dan bila belik-belik surah Luqman, pada ayat ke-6, Allah kata, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Ada antara manusia yang membeli lahwal hadis. Apa lahwal hadis? Lahwun ni permainan. Kan? Mungkin dia beli hiburan, dia suka kepada hiburan, lahwal hadis, liyudilla an sabilillah, supaya mereka condong daripada jalan Allah yang sebenar. Siapa yang suka hiburan ni?
Orang muda. Dan di hujung ayat tu, remarkable. Allah kata apa? Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran. Tatkala dibacakan ayat-ayat ataupun ayat Quran, dibacakan keterangan kepada mereka, mereka berpaling, walla mustakbiran, berpaling dengan sombong. Orang muda memang suka pada agama ke? Pada mana-mana agama? Tak, dah pupus. Sebab tu tajuk malam ni, pemuda yang hilang. Dah makin pupus. Yang depan saya ni mungkin baru nak muda kot. Tapi orang dah lama muda, dia rasa, apa benda ni? Wallah mustakbiran, berpaling dengan sombong. Ka'allam yasma'ha. Seolah-olah dia tak dengar. Ka'anna fi uzunaihi waqra. Seolah-olah di telinga dia ada earphone. Kan, main PUBG, pasang tu, sambung. Bukan anak buta kat depan ni lah, orang lain. Tapi Allah sebut macam tu. Ka'allam yasma'ha. Ka'anna fi uzunaihi waqra. Seolah-olah di telinga dia ada penebat. Ada benda yang menyumbat dan dia tak nak dengar. Wow. Melangkaui zaman. Luar biasa. Quran ini, remarkable lah. Sebab perkataan luar biasa tu dah terbiasa sangat sebut. Kita sebut remarkable pula. Okey. So, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. So, apa yang cantik ini sebenarnya ujian supaya kita tahu siapa yang lebih baik dia punya amal. That's it. Kemudian wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan kami akan jadikan bumi ini rata serata-ratanya, preparation untuk mahsyar. Masuk ayat 9. Matlamat kita tadi apa? Kenapa 10 ayat pertama boleh selamatkan kita daripada fitnah Dajjal? Masuk ayat 9. Atau korang semua sangka bahawa cerita Ashabul Kahfi itu adalah ayat kami yang menakjubkan? Tiba-tiba tanya atau? Apa kaitan daripada ayat pertama kita baca tadi? Dan tiba-tiba Allah tanya atau kisah Ashabul Kahfi itu lebih menakjubkan? So, rasa selamat dari fitnah Dajjal? Bila kita sebut atau, bila disebut atau, dia selalunya ada perbandingan. Betul tak? Lelaki atau perempuan. So, dia buat perbandingan. Kan? Tua atau muda. Sekarang ni, Allah mulakan ayat ini dengan atau. So, better kita lukis supaya nampak. Kan? Atau. Apa yang Allah bandingkan? Atau adakah cerita pemuda Kahfi? Cerita Kahf. Kanu min ayatina ajaba. Cerita itu sangat menakjubkan, atau tanda kebesaran kami yang sangat menakjubkan. Allah bandingkan dengan apa? Ayat sebelum. So, kita sudah lalui ayat pertama sehingga ayat ke-8. Dan tiba-tiba Allah buat perbandingan. So, kita kena patah balik apa yang Allah bandingkan. So, rupanya daripada ayat pertama, Allah cerita tentang kehidupan siapa? Kita. Kehidupan kita. So, Allah bandingkan dengan kita. Kan, bagaimana Allah turunkan lantik Rasul, kemudian turunkan kitab, dan so on and so forth. Dan Allah bagi tahu tentang dibandingkan dengan Ashabul Kahfi. Okey, sebelum tu, apa yang kita tahu pasal Ashabul Kahfi? Siapa mereka? Pemuda. Apa terjadi pada mereka? Itu hasil yang terjadi. Apa terjadi pada mereka? Nak diselamatkan? Nak dibunuh?
Mereka diancam, kan? So, apa lagi berlaku? Lari ke gua. Dia pemuda, diancam. Oh, sebelum tu ada maklumat yang diorang ni ada kitab tak? Ada? Ada kitab bersama mereka tak? Perkataan Rokim tu adalah Rokom ataupun pahatan-pahatan nama selepas daripada mereka tidur. Ada tak kitab bersama mereka? Ni zaman bila ni? Bila zaman ni? Sebelum Masihi? Lepas Masihi? Sebelum Nabi Musa? Bila? 250 Masihi. Sebelum Masihi. Dan kita sekarang 2019 Masihi. Berapa tahun dah? 1500 tahun ke 1700 tahun macam tu lah. So, mereka tak ada kitab. Ada tak Nabi bersama mereka? Ni zaman Nabi apa ni? Yusuf. Yusuf, Tayyub. Itu bulan Ramadan nanti. Yusuf, Tayyub. Tak ada Nabi. 250 Masihi adalah zaman Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam. So, untuk maklumat tambahan, 250 tahun, dan mereka tidur berapa lama? 300 tahun. Sebab kira tahun Masihi kan? 300 tahun. So, mereka bangun tahun bila? 550 Masihi kan? Okey. Rasulullah lahir 571. Just before Nabi dilantik jadi Rasul, Nabi lahir, kisah mereka samsok macam 20 tahun. Seolah-olah macam kisah ni baru sangat lagi berlaku. So, bila masuk dalam Quran dan Quraisy Mekah tahu cerita ni, mereka rasa, wih, ini luar biasa. Benda yang sangat baru berlaku dan Nabi tahu. Sedangkan kisah ni berlaku di mana? Kita pun tak tahu, sebab Allah tak bagi tahu. Tapi adalah orang klaim dekat Turki, dekat Jordan, dekat mana tempat lagi, dekat Morocco. So, ini kisah yang kita tahu tentang pemuda ni. Pemuda, mereka diancam, mereka tak ada kitab dan tak ada Nabi. Apa lagi? Dan mereka diselamatkan. Kan? Diselamatkan. Diselamat. Dengan cara apa diselamatkan? Tidur. Tak pernah lagi kita dengar, tidurlah, kau selamat. Ada? Wih, luar biasa. Okey. So, bila Allah kata atau, kita kena bandingkan dengan kehidupan kita. Sekarang yang jadi Muslim, mereka ni Muslim, mempertahankan akidah. Sekarang Muslim dekat sekeliling kita, semua pemuda ke? Tak? Dia ada anak-anak? Lagi? Ada remaja? Asyik orang tua je dulu. Remaja, lepas tu belia dewasa tu lebih kurang. Warga emas yang dah habis muda. Warga emas. So, dah tentu berbeza kan? Adakah kita diancam? Ya. Tengok macam relax dia. Datang tadi memang berlari ke? Tak. Kita tidak diancam pun. Maksudnya, maksud diancam ni adalah, adakah kita sekarang ni menghadapi ujian berat dan besar? Sekarang?
Tak waktu mereka ni. Mereka sedang menghadapi ujian berat dan besar. Sedang diancam. Adakah kita sedang diancam? Terutamanya tentang fitnah Dajjal. Adakah kita sedang diancam? Dajjal dah keluar belum? Dah jumpa? 7E ke? Yang saya tahu, kalau buka Primavera kat sebelah ni memang terancam. Prima apa nak? Pedulilah apa namanya kan. Kalau buka yang itu memang terancam nak datang ke sini. Ataupun kalau Jekyll buat promosi memang terancam nak ke sini. Tapi sebenarnya kita tidak diancam pun. Cuma kita diberi peringatan tentang akan datang ancaman. Dah datang belum? Belum. So belum diancam dan akan datang. Kan? Ke memang Dajjal dah ketuk pintu rumah? Belum. So kita diberi peringatan. Sedang diberi peringatan akan datang ancaman. Berbeza dengan mereka sedang diancam. Okey. Diorang tak ada kitab. Kita ada kitab? Diorang tak ada sunnah Isa. Diorang ada Nabi tapi tak ada Nabi bersama mereka. Maksudnya tidak ada sunnah Isa. Sunnah Nabi Isa tu tidak dibukukan dan mereka tak ikut pun. Kita ada sunnah Nabi? Adakah Nabi bersama kita? Kita kan hidup dengan sunnah Nabi kan? So kalau ada Nabi tak ada Nabi ni? Kita ada Nabi kan? Yelah, Nabi tak hidup sekarang, tapi sunnahnya tu tetap hidup. Salah. Nabi tidak hidup sekarang, tapi sunnahnya tu tetap hidup. Apa guna sunnah Nabi? Apa guna sunnah Nabi? Panduan. Cuba baca syahadah. Mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang kita ucap adalah kita menyaksikan atau kita naik saksi atau kita bersaksi bahawa apa yang Allah turunkan itu benar, dan kita bersaksi apa yang Muhammad buat itu benar dan boleh diikut. Kenapa ada 4 mazhab? Bagaimana wujud 4 mazhab fiqah ni? Kenapa wujud sampai 4? Pandangan masing-masing? Tak. Dia tak bagi pandangan. Dia baca Quran, dia baca hadis, dia keluarkan apa yang dia faham berkaitan apa yang Nabi buat. Sebab kadang bila Nabi solat, ada kalanya Nabi letak tangan, ada kalanya Nabi tak letak. Itu bukan pandangan masing-masing. Dia berpandukan apa yang Nabi pernah buat berdasarkan dalil yang dia ada. Bukankah 4 mazhab ni represent apa yang Nabi pernah buat? Dan apa yang saya buat kat depan ni belum tentu anak saya ikut. Kan? Puan-puan, tuan-tuan ada tulis ke apa yang saya buat? Tak. Nabi setiap gerak-geri sahabat perhati dan riwayatkan. Itu gila. Mana ada manusia yang setiap gerak-geri dia diperhati, dicatat, ditulis, diingat setelah 1400 tahun dia wafat. Dan timbul 4 mazhab ni, dasar dia adalah segala perbuatan Nabi. So kenapa nak gaduh? Yang orang ni kunut tak kunut, kau nak gaduh apa pasal? Nabi buat. Cuma kadang
dasar ambilannya tu, oh ini kurang kuat, oh ini kuat sikit. Kuat tak kuat ni berdasarkan manusia tu. Nabi buat. Tu timur empat mazhab. Dan ada pula yang, oh tak nak pegang pada mazhab ni, saya nak terus daripada Quran. Pure katanya. Tak nak komen dah tu. So perbandingannya adalah antara kehidupan Kahf dan kita. Ada apa-apa perbezaan ke? Sangat banyak beza kan? Dan Allah kata, adakah kehidupan Ashabul Kahfi ini lebih menakjubkan berbanding apa yang kita ada? Adakah kita sedang diancam? Tak. Kita diingatkan tentang ancaman yang bakal berlaku. Sejak bila peringatan? 1440 tahun sebelum Dajjal keluar. Bila Dajjal keluar tak tahu. Tapi 1000 tahun sebelum Dajjal keluar, Allah sudah pun ingatkan tentang diancam akan ada fitnah Dajjal. Mereka sedang diancam. Baru Allah bagi tahu lari ke gua. Kita belum pun datang ancaman, tapi Allah sudah ingatkan 1000 tahun. Seolah-olah macam nanti kita balik rumah, bomba call. Bomba call. Jaga-jaga tau. 50 tahun akan datang rumah kau terbakar. Dan hari-hari dia call. Sampai tengok, tahu dah ni rumah terbakar 50 tahun lagi. Oh ya. Ya. Tak boleh tanya? Okey, boleh sila. Macam mana dengan ancaman yang dekat Palestin yang semua, kan ada dalam Al-Quran cerita pasal tu. Ancaman Palestin? Yang serangan yang berlaku sekarang. Kau pasal kau tanya benda yang susah? tak tahu nak jawab. Ancaman juga. Apa yang berlaku dekat Palestin ada? Saya pun tak tahu. Ada dalam Quran. Kan saya tak tahu jawapannya. Nanti kalau saya tahu, saya jawab ya. Cumanya tentang fitnah Dajjal ni memang sangat luar biasa bila Allah bagi peringatan itu lebih awal dan bahasanya adalah ba'san syadidan min ladunhu. Ini bukan bisya-bisya. Ini luar biasa. Terutamanya perkataan min ladunhu. Ujian ini special datang dari Allah. Ujian ini special datang daripada Allah. Dan kita tak masuk lagi ayat yang ke-10. Baru ayat ke-9 Allah suruh buat perbandingan. Diorang tak ada kitab, kita ada kitab tak? Wih. Dan kitab kita ini apa sifatnya? Lam yaj'allahu iwaja qayyima. Mereka ada Bible. Tapi waktu mereka melarikan diri tu Allah tak cerita pun bersama mereka mengusung Bible. Tak. Tapi kitab kita pula keep on bagi peringatan, bagi berita gembira, bagi peringatan. Dan mereka tiada Nabi bersama dan kita ada sunnah Nabi itu. So kalau dibandingkan begitu, siapa lebih menakjubkan? Tapi kita rasa takjub tak dengan kehidupan kita? Dan bila kita rasa kita menakjubkan, bila kita rasa kehidupan kita ini menakjubkan, wajar tak surah ini dimulakan dengan Alhamdulillah. So rasa-rasa boleh selamat tak daripada fitnah Dajjal? Bila kita keep on rasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau bagi aku kehidupan yang begini dan aku perlu committed terhadap abdihi dan Alkitab untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Bukan semata-mata baca 10 ayat ini dan kita boleh selamat. Walaupun Nabi bagi tahu macam tu, berdepan dengan Dajjal pun baca 10 ayat ni boleh selamat. Tapi pemahaman kita terhadap perlunya
panduan daripada Nabi dan kitab. Itu ayat ke-9. Ayat ke-10 Allah kata apa? Id awal fityatu. Ini boleh padamkan? Tak apa, ini tak masuk periksa. Ini ayat ke-9. Ayat ke-10 Allah kata id awal fityatu ilal kahfi. Syahid kita adalah perkataan al-fityah. Minta maaf, saya punya tulisan ni dia memang macam tu lah, tangan tak bedung. Tapi boleh baca kan? Al-fityah. Okey. Id awal fityatu ilal kahfi, tatkala mereka pergi ke gua, berlindung ke gua, fityatu ilal kahfi. Ke gua. Dan Allah tidak guna perkataan ghar. Ghar juga gua, tapi gua yang kecil, macam gua Hira, ghar Hira. Kahfi ni gua yang lebih besar. Tatkala pemuda-pemuda itu pergi ke gua, faqalu, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, beri kami dari sisimu rahmah dan pandu urusan-urusan kami dengan apa? Rasyada apa? Dengan petunjuk yang baik ke? Dan berilah kemudahan serta pimpin kepada kami untuk keselamatan agama kami. Min amrina rasyada. Basically diminta dipandu. Okey. Apa yang menarik dalam doa ini adalah perkataan min ladunka rahmah. Dia minta rahmat yang special daripada Allah. Kan kita tahu perbezaan antara ladun dan inde. Kan? Dua-dua bermaksud di sisi ataupun dekat. Tapi ladun lebih dekat. Beza ladun dengan indi. Kalau indi ni kita kata saya ada kereta. Tapi kereta kita bersama kita ke sekarang? Tak. Tapi kalau saya kata saya ada handphone, handphone tu ladun. Kita boleh akses bila-bila masa. Tapi indi juga memiliki, tapi tak boleh nak akses sekarang. So ladun dengan indi, ladun lebih dekat. Ladun huwa aqrab, dia lebih dekat. So bila Allah kata dalam doa ini, pemuda-pemuda itu berdoa pada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Beri kami rahmat yang special. Mereka sedang diancam? Ya. Dan sekarang mereka berdoa, ya Allah, bagi kami rahmat yang special dari Engkau. Sebab rahmat yang biasa-biasa mungkin diorang tak yakin boleh selamat. Tapi ini rahmat yang special. Sebab tu Allah selamatkan mereka dengan tidur. Mana ada orang dalam dunia yang diancam bunuh, lari ke gua? Pernah? Dalam mana-mana filem Hollywood yang mereka buat, hero ni diancam untuk dibunuh ke, dia lari ke gua. Dia buat apa? Pernah tengok Jason Bond? James Bond. Tak, Jason Bond. Lain. Jason Bond. James Bond. Dekat dah tu. Jason Bond ni ada beberapa siri. Saya suka tengok dia punya siri tu. Ada Jason Ultimatum. Ada Jason apa benda entah. So, hero ni selalunya bila dia rasa terancam, dia akan melarikan diri keluar negara. Di mana kerajaan tu tiada kuasa. Dia lari ke gua.
Apa fasiliti yang gua ada untuk selamatkan dia? Ada tak? Tak ada. Malah kalau gua tu pula, biasanya gua satu hala je, one way kan. Selalu Manchester United kan, yang selalu kalah dia masuk ke gua. Oh, tak ada fan bola kan sini. Okey, tak apalah. Dia macam tak jadi, tak sampai. So, orang yang diancam ni sepatutnya dia akan dia punya alternatif adalah lari keluar negara, ataupun lari seberang sungai, ataupun lari masuk hutan. Tapi gua adalah pilihan yang terakhir. Sebab gua tak ada jalan keluar, melainkan jalan tu juga. Dan kalau dia dikepung, nak lari mana? Cerita ini adalah cerita yang, macam mana kalau nak kata tak masuk akal, sebab dia itulah ceritanya. Nak selamatkan diri lari ke gua. What? Allah nak bagi tahu, bila engkau rasa dunia ini sempit, dengan bantuan Tuhan engkau pergi ke tempat sempit, Allah jadikan lapang. Bila engkau rasa dunia ini sempit, kembali pada Tuhan. Allah akan jadikan, walau di mana, walau dalam gua, duniamu lapang. Atau boleh quote tu, lepas tu tulis, print, letak dekat dinding, nak tidur baca. Dunia yang sempit bila bersama Allah akan jadi lapang. Ya. Kata-kata motivasi kan. Rabbana atina min ladunka rahmah. Tuan-tuan, tadi saya ada tulis satu petikan pendek je tadi kat sini. Apa? Apa yang kita sedang hadapi? Mereka sedang diancam. Kita sedang diancam dengan apa? Sedang diberi peringatan tentang apa? Ba'san min, sama tak? Sini ladunkah, ni miladunhu. Kita sedang diberi peringatan akan datang satu ujian yang besar dari sisi Allah, dan ujian ini spesial dari Allah. Untuk lari daripada ujian ini, kita perlu rahmat yang juga spesial dari Allah. Wah. So ayat 10 sebenarnya adalah ayat penamat untuk memastikan kita boleh selamat daripada fitnah Dajjal. So dekat situ dia punya connection. Tadi ayat 9 Allah suruh bandingkan dan merasakan betapa menakjubkan dah apa yang kita ada ni. Terutamanya kita menjadi umat yang terakhir, dan umat terakhir Allah Allah tidak terus azab, bagi peluang dan bagi peluang dan bagi peluang. Dan pada ayat ke-10 Allah bagi kita satu doa, yang doa ini paralel. Apa paralel? Selari dengan apa yang mereka buat. Bezanya, mereka berdoa sedang diancam, tapi Allah titipkan doa ini ribuan tahun sebelum ancaman datang. Wow. Macam kita cikgu sekolah, kita mengajar murid, dan banyak-banyak murid tu ada anak kita. Murid yang lain besok exam, hari ni baru bagi tahu. Okay, kelas besok kita ada exam, tapi anak kita dah bagi tahu sebulan yang lepas. Wah, itu bukan tidak adil, itu anak saya. Macam ni juga, Allah bukannya nak menunjukkan ketidakadilan, tak. Sebab umat ini umat pilihan, umat Muhammad. So nak untung, kena lahir sekarang lah. So ada antara kita yang rasa, kenapa aku lahir sekarang? Kenapa tak zaman Nabi? Kan? Ada yang rasa macam tu kan? Boleh jamin ke kalau kita lahir zaman Nabi, kita tidak join Abu Jahal? Entah kita pula membawang dengan Ummu Jamil kan? Dia punya isteri tu kan? Kau tahu Muhammad, hari ini entah apa dia buat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada.
So ayat 10 adalah ayat penutup untuk ayat pertama hingga 10, dan ayat 10 juga ayat pembuka cerita Ashabul Kahf. Hebatnya Allah yang turunkan Quran dalam bentuk begini. Luar biasa. Oh, baru pukul 8.30. Tak, 7.30. Macam tak gerak jam tu kan. Okey. So actually tadi kita mula pukul apa? 8.30. Oh, baru sejam lah. Okey. So tuan-tuan boleh tahan berapa lama ni? Sampai esok boleh? Saya yang tak tahan. Korang tunggu kat sini. Okey. So kita teruskan. Ayat 10 adalah bullet point pertama. Allah bagi tahu pemuda ini lari ke gua, dan dia berdoa dengan doa yang begini cantik. Ayat ke-10. Ayat ke-11, bullet point kedua. Apa terjadi di gua? Fadarabna ala adhanihim, kami tutup pendengaran mereka. Kami tutup pendengaran mereka. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi, di dalam gua, sinina adada, beberapa tahun. So, kami tutup pendengaran, kami tidurkan mereka beberapa tahun. Oh, rupanya orang tidur ni tak dengar apa-apa ya. Kenapa Allah tak kata kami tidurkan, tapi Allah kata kami tutup pendengaran? Supaya tak ada gangguan. Tak terganggu. Yang landscape tu kan, tidur lebih selesa, lebih lena kan. So rupanya kalau kita nak tidur dengan selesa, pastikan tutup telinga. Pastikan beli rumah bukan dekat tepi highway, tak terganggu, ataupun bukan dekat dengan airport. Kedap suara pun boleh jadi juga. So fadarabna ala adhanihim, nak tidur lebih lama, pastikan kita pergi ruang yang kedap bunyi. So nak kedap bunyi, masuk kubur, dia lebih kedap. Okey. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. So bullet point pertama, mereka lari ke gua. Bullet point kedua, mereka ditidurkan. Yang ketiga, ayat ke 12, summa ba'athnahum. Summa represent maksud lama selepas itu atau kemudian. Summa ba'athnahum, kami bangkitkan mereka. Kenapa Allah bangkitkan mereka? Lina'lama, supaya kami tahu. Lina'lama ayyul hizbaini, mana satu antara dua kumpulan, ahsa lima labisu amada, mana satu antara dua kumpulan ni yang lebih hampir ataupun lebih tepat tekaan mereka. Dah tidur lama-lama, Allah bangunkan, Allah bangkitkan hanya semata-mata nak tahu antara dua kumpulan ni mana yang lebih betul. Lebih betul tentang apa? Berapa lama tidur. What? Ditidurkan punya lama macam tu semata-mata nak tahu berapa lama tidur? Menakjubkan ke? Tak pun. Bagi Allah benda ni, alah, tidur 300 tahun, bangun semata-mata nak tahu berapa lama korang tidur. Adakah itu ayat menakjubkan? Kita yang rasa takjub. Wow, 300 tahun tidur lah. Bagi Allah, alah. Satu awal tadi pada ayat yang ke-7 tu Allah bagi tahu, mana lebih menakjubkan? Mereka ke kita? Aduh. Bullet point keempat, nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepadamu Muhammad tentang peribadi mereka, tentang kisah mereka ni bil haqq, ada purpose, ada tujuan. The problem is kita selalu apa dia istilah?
kita selalu, saya teringat member saya dulu waktu sekolah, dia selalu suka sebut ayat macam ni. Kita selalu salah kerop. Pernah dengar? Tak pernah? Minta maaf, tu bahasa orang-orang yang dinosaur, orang lama yang dah tua, dah habis muda. Salah kerop ni asyik salah target. Quran nak benda lain, kita pergi ke benda lain. So Allah bagi tahu, kami ceritakan kisah ini kepadamu Muhammad, naba'ahum, berita penting mereka, bil haq, dengan ada purpose, ada tujuan, dan benda ni betul, tak ada campur tangan orang lain. Cerita ni datang daripada Tuhan, daripada Allah, tak ada pihak ketiga nak menyelit, dan dia bukan cerita reka saya. Dia bukan cerita kelab membawang, tak. Dia cerita betul tanpa tokok tambah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kali kedua Allah sebut tentang fityah. Ini sengaja ditulis al-fityah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad perihal mereka dengan niat ataupun dengan purpose yang betul. Mereka adalah pemuda. Innahum fityatun, mereka adalah pemuda. Amanu bi rabbihim, beriman dengan Tuhan mereka. Kerana mereka beriman dengan Tuhan mereka, wazidnahum huda, kami tambah petunjuk. Hanya kerana beriman, kami tambah petunjuk. Dekat atas Allah mulakan cerita ini dengan kata nama khas, Al-Fityah. Di bawah Allah sebut kata nama am, tak ada alif lam. Why? Jeng. Macam pelik kan? Di awal Allah kata the Fityah. Kat bawah Fityah. Kenapa? Di atas Allah bagi kata nama khas the Fityah kerana pemuda itu yang lari ke gua. Yang muda-muda ni ada lari ke gua ke? Tak kan? Di bawah Allah bagi kata nama am, bukan hanya pemuda itu beriman, korang semua pun beriman kan? Hanya kerana korang beriman, wazidnahum huda, terpakai untuk kita. Sayangnya Allah dengan kita. Di atas Allah nak bagi pembuka cerita. Pemuda-pemuda itu lari ke gua. Kita lari sama tak? Tak. Mereka saja yang lari ke gua. Tapi bila part beriman, kita juga beriman. So, natijah kita beriman seperti mana mereka beriman, kita juga Allah bagi petunjuk. Wazidnahum huda. Problem is, adakah kita benar-benar percaya, beriman? How? Adakah kita benar-benar percaya, beriman? Rukun iman ada berapa? Bukan 5. Islam. Minta maaf. Dia bila tua ni, dia perlu makan kismis minda lebih. So, rukun iman ada 6. Pertama, kepada Allah. Kedua, pada malaikat. Ketiga, sebelum tu. Kedua, kepada malaikat. Paling penting malaikat yang mana? Tak, itu jauh. Kita tak terima wahyu. Karena tak, kiri kanan ni paling penting. So, berapa ramai yang dia beriman, tapi iman dia tu tak bawa manfaat bila dia kerap melupakan member kiri dan kanan. Betul tak? Macam deep sangat tu Ustaz. Aduh, yang bercakap dia pun lebih kurangnya. Wow, beriman kan? Beriman. So, maksud beriman, dia bukan sahaja percaya, tetapi bertindak.
Beriman bukan sahaja percaya, tetapi ada tindakan. Tindakannya apa? Kesan daripada kita percaya itulah. Adanya malaikat kiri dan kanan, tapi kita keep on membawang. So, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab. So, itu tidak dinafikan beriman dengan kitab, tapi terkadang bila jumpa ayat Quran yang melanggari keinginan kita, tak apa, kita skip dulu ayat ni, kita pergi ayat lain. Itu bukan beriman dengan kitab. Kita kena menumpahkan sepenuh jiwa dan raga dengan kitab. Beriman dengan kitab, beriman dengan Nabi dan Rasul. Tu kena patuh ikut dengan sunnahnya. Tapi ada orang yang dia nak sangat bebas. Dia kata, tak, hadis Nabi ni mustahil untuk dia ditulis 800 tahun selepas Nabi wafat. Dan mustahil benda tu boleh accurate. Disebut pula sahih. Tapi bila sebut pasal Quran, Quran juga keluar daripada mulut yang sama. Kan, orang yang tulis hadis tu juga baca Quran. Takkanlah engkau boleh percaya dia baca Quran, tetapi tak percaya dengan hadis dia. Problemnya pada dibukukan tu, pada zaman Bukhari dan Muslim 800 tahun, hanya kerana dia ada silsilah rijal. Dan dia bayangkan macam, radio buruk. Kan pernah main kan radio buruk, 10 orang pun dekat sini sebut A, kat ujung sebut kat ujung tu dia dah sebut lain. Ini pula yang macam tu dan bahasa Arab pula. Kita hafal Quran pun kadang tunggang terbalik baris. Itu sebab kita bandingkan dengan kita. Dan bila ditanya, macam mana kau boleh percaya Quran? Quran memang sudah termaktub. Dia kata apa? Inna nahnu nazzalna dzikra. Itu ayat yang klise lah. Bagi dia punya dalil macam tu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi dia kurang prihatin. Ayat itu sebut inna nahnu nazzalna az-dzikra ke Al-Quran. Zikra maksudnya apa? Zikra maksudnya peringatan. So, adakah peringatan tu hanya terhad dengan Quran sahaja? Dan dia masih juga mengambil pandangan ulama yang kata zikra ni semata-mata Quran. Boleh pula ikut kata ulama. Tadi tolak yang ulama bawa hadis ni. Allah tidak sebut inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun. How? Bila sebut peringatan, hadis pun peringatan. Tak gitu. Macam saya sebut tadi, mazhab yang 4 adalah kompilasi apa yang Nabi pernah buat. Dan Allah secara sengaja mengekalkan dengan cara begitu. Dengan pengekalan 4 mazhab yang utama ni. Bukan tak ada dulu Sufyan Ats-Tsauri, kan? Tapi kerana dia tak ada pengikut yang meneruskan mazhabnya, maka pendapatnya terkubur begitu. Kita pun kadang tak tahu Sufyan Ats-Tsauri siapa? Imam Az-Zahabi. Tapi 4 mazhab ni yang Allah kekalkan membawa gerak kerja ataupun cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bukan hanya mengekalkan sunnah Nabi itu melalui kitab Sahih Bukhari itu, tak. Tapi apa yang kita buat ni adalah cerminan apa yang Nabi pernah buat. Macam mana tahu? Belajar.
Tak gitu. Katalah kita dapat satu hukum daripada Quran. Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kamu diberi ucapan selamat, kamu kena balas dengan yang setara atau lebih baik. Itu contoh susah sangat. Contoh senang. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jangan masuk rumah orang lain sehingga kamu bagi salam atau kamu minta izin daripada ahli keluarga. So, nak masuk rumah orang, bagi salam macam mana? Betul, bagi salam Assalamualaikum. Caranya. Katalah ini pintu, so ketuk pintu bagi salam. Macam tu ke Nabi buat? Nah, tak pula. Yang Nabi buat, kalau pintu tu buka ke dalam, Nabi akan mengiring. Kan bila buka cak, macam tu. Nabi akan mengiring supaya bila pintu terbuka, tak nampaklah aurat dalam rumah. Oh, kau buat cak macam tu. Terkejut kan? Kowe. Terkejut pula. So, mana kita tadi? Sunnah. Sunnah itu cara Nabi itu dikekalkan sampai sekarang dengan pelbagai metod dan cara begitu. Antaranya Sahih Bukhari dan empat mazhab. Tapi ada orang yang tak percaya. Tak, ini bukan. Dan bila ditanya balik, so kalau macam tu, macam mana kita boleh nak menentukan bahawa perbuatan ini diterima oleh Tuhan atau tidak? Macam mana kita nak tahu bahawa apa yang kita buat ni Allah terima atau tak? Apa penanda aras? Dan kalau Nabi tidak mengahwini Aisyah radhiyallahu anha pada usia yang begitu muda, apa penanda aras untuk membolehkan kita tahu umur berapa paling sesuai, seawal usia berapa wanita boleh dikahwini? Nak ikut sunnah siapa? Sunnah Nabi Musa. Nabi Musa kahwin umur berapa? Dan ingat, Nabi Musa tinggal di rumah mertua berapa lama? 8 tahun, 10 tahun. Kita tinggal di rumah mertua 2 tahun, makcik-makcik jiran ni dah membawang yang bukan-bukan. Kau tak ada anak menantu, kau asyik tinggal dengan kau je. Macam parasit. Mulut orang mana boleh tutup? Nabi Musa tinggal dekat rumah mertua dia 8 ke 10 tahun. Sunnah Nabi yang terdekat, Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa tak kahwin. So nak ikut sunnah mana? Sebab Nabi SAW adalah penanda aras. Kita buat sesuatu ni, buat ibadah, ikut dia baru Allah terima. Kita sembahyang bukan ikut mak bapak kita. Walaupun mereka yang memperkenalkan kita dengan tata cara sembahyang. Tapi ibadah yang kita lakukan bersalahan dengan apa yang Nabi buat, Allah tak terima. Sembahyang maghrib, berapa rakaat Nabi ajar? Cuba buat 13 rakaat. Cintanya aku pada Allah, maka aku buat 13 rakaat. Sia-sia. Subuh, kenapa 2 rakaat? Sembahyang subuh tak? Sembahyang kan? Kenapa 2 rakaat? Sebab Nabi buat begitu. Kalau ikut kita, subuh adalah waktu yang paling segar, paling menyihatkan. Sepatutnya aku dapat bangun pagi ni, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nak menunjukkan rasa syukur, 4 rakaat subuh. Boleh? Malah lepas subuh Allah haramkan sembahyang sunat. Oh, agama ni luar biasa. Agama ni luar biasa. Kenapa sampai iman tadi tu? Dia macam cepat sangat lari ke mana-mana. So, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim
Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda. So ganjaran atau timbal balik kerana kita beriman, Allah janjikan untuk zidna, tambah huda, petunjuk. Ada perkataan lain yang bersamaan dengan petunjuk, rosyada tadi dalam doa. Cuma saya belum dapat jawapan yang memuaskan hati. Apa beza rosyada dan huda? Tu masih mencari. Kalau puan-puan, adik-adik pernah jumpa, boleh share lah apa beza antara huda dan rosyada. Sebab nanti dalam perjalanan Musa dan hamba Allah tu pun ada disebut tentang rosyada ni. Dan kita pula memohon kepada Allah untuk ihdina, diberikan huda. Kenapa tak irsyida? So maksudnya dia ada sesuatu yang menarik untuk kita kaji dan pasti ada sesuatu ibrah yang boleh. Cuma saya tak jumpa lagi lah. Tak jumpa yang mendamaikan hati. So amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Allah mulakan cerita ini dengan 4 bullet point. Ambil SPM dulu kan. So baca buku yang apa nama? Bukan buku teks. Buku teks boring. Buku yang beli kat luar. Buku warna-warni. Biasanya dia akan buat apa sebelum satu-satu topik? Dia akan buat objektif. Bila apa yang boleh diperolehi oleh dalam bab ini? Pertama, dapat ni. Kedua, akan faham ini. Ketiga, akan faham ini. So, sebelum Allah cerita secara panjang, Allah bagi sinopsis. Pertama, mereka adalah pemuda yang lari ke gua. Kemudian kami tidurkan dia. Kemudian kami bangkitkan dia. Dan cerita ini cerita yang ada purpose. 4 bullet point. Dan Allah mulakan cerita warabatna ala qulubihim. Tengok cara Allah bercerita. Sebenarnya daripada 4 bullet point kita dah tahu dah secara kasar cerita pemuda kahfi. Mereka lari ke gua, mereka tidur, dibangunkan dan cerita ini ada tujuan. Tak gitu? Kan? Patut jawab gitu. Tak gitu? Gitu. Okey. So ayat 14. Warabatna ala qulubihim. Ada ulama tafsir yang melihat ayat ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada ayat sebelumnya. Pemuda-pemuda itu beriman hanya kerana mereka beriman dalam keadaan yang sukar begitu, mereka beriman. Lantas Allah tambah kepada mereka petunjuk. Wazidnahum huda. Dan yang kedua Allah kata apa? Warabatna ala qulubihim. Kami kukuhkan hati mereka. So, balasan bagi orang beriman adalah Allah tambah hidayah dan Allah kukuhkan hati. Apa perlu pengukuhan hati ni? Hati ni biasanya berbolak-balik supaya dia tak balik ke rumah. Hati ni, itu antara jawapannya lah. Hati ni berbolak-balik supaya sebab kita nak berjalan di jalan yang lurus kan. Dan biasanya jalan lurus, highway ni memenatkan, mengantuk. Dan bila benda tu repetition, dia akan boring. Tak gitu? Gitu. Itu satu sudut pandang. Sudut pandang kedua, ada siapa-siapa yang pernah kita mungkin tidak menghadapi perkara itu sebab kita tinggal di negara yang majority Muslim. Keadaan pemuda ini adalah mereka minoriti dan mereka bangkit di hadapan pemerintah dan bagi tahu kami beriman dengan Tuhan yang satu.
Kalau hati mereka tidak kukuh, okey. Ustaz No'man Ali Khan, dia bagi contoh macam ni. Kita mungkin boleh cakap berdegar-degar bila kita tidak jumpa orang yang berkuasa. Contoh, aku bawa kereta 16, kadang 18. Myvi. Kan, Myvi baru 1.5 setengah. Setengah tu dia tekan floor lah. Boleh bawa 16, 18 selamba highway. Sini ke Melaka sejam. Polis, polis dekat AES tu nampak 3 tiang. Aku slow dah. Tak ada polis punya. Di belakang penguasa kita sangat berani. Cuba kena tahan. Ampun tuan, saya bodoh tuan, saya silap tuan, minta maaf tuan. Itu baru polis. Mereka berdiri di hadapan penguasa yang nak bunuh. Dan mereka boleh kata, kami beriman. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami, Tuhan langit dan bumi. Kita depan polis pun menggeletar. Itu impact warabatna ala qulubihim. Ada satu lagi impact warabatna ala qulubihim, kali kedua Allah sebut tentang rabata hati ni. Kat mana lagi kita baca rabata hati? Rabata hati. Doa rabita. Kita minta Allah kemaskan hati kita. Dalam cerita lain Allah sebut tentang emak Nabi Musa alaihi salam dalam surah Qasas. Kan? Fa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Dan jiwa ibu Musa kosong. Saya tak tahu dia punya melodi dia macam mana. Apa Najwa Latif kosong-kosong. Jiwa ibu Musa kosong. Kosong ni macam mana? Letak macam ni dia tak rasa. Dan Allah kata hampir-hampir dia berlari keluar dan menjerit, anakku, anakku. Lepas dia baling anak ke sungai. Macam dramatik sangat Ustaz ni. Tapi begitulah kan, kita membaca Quran dengan penuh emosi. So dia hampir-hampir dia keluar dan Allah kata kami teguhkan hati dia. Oh, rupanya ibu-ibu yang lepas bersalin, chances dia untuk meroyan tinggi. Dan jika bukan kerana Allah yang kukuhkan hati, dah tentu dekat dada akhbar kita memang banyak 2 bulan kena sembelih, masuk dalam tempat toilet flush tu, masuk dalam toilet, buang dekat pementungan, meroyan. Pentingnya Allah kukuhkan hati. Tapi apa syarat nak kukuhkan hati tadi? Amanu. Dan Allah guna perkataan apa? Ini bukan amno, amanu. Amanu apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Amanu. Yu'minu. Mereka sedang beriman. Amanu, amanar rasul, fi'il madhi. Mereka telah terbukti beriman. Mereka telah beriman, telah dibuktikan, telah terbukti. Maksud terbukti ni sudah ada tanda-tanda bahawa menunjukkan mereka benar beriman. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dan kami tambah dengan huda. Wow. So idh qamu, mereka berdiri dan mereka berkata, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi alihah. Kami tidak sekali-kali
memperkatakan, kan? Apa? Kami tidak sekali-kali menyembah selain daripadanya, jika tidak lan nad'a min dunihi alihah laula ya'tuna alaihim salah. Lan nad'a min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Tuhan kami ialah Tuhan yang menciptakan dan mentadbir langit dan bumi, dan kami tidak akan menyembah Tuhan yang lain selain daripadanya, jika tidak bermakna kami memperkatakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Perkataan lan nad'u min dunihi ilaha, saya teringat ayat dalam surah Furqan tu. Antara hamba-hamba Allah Ar-Rahman, Ibadur Rahman, mereka yang tidak berdoa atau tidak menyembah selain daripada Allah. Kan tu syarat yang bukan syarat, itu sifat yang ke-6 kot. Kelima ke ke-6? Kelima. Selepas daripada mereka yang berbelanja dalam tusrifu walam takturu, mereka tidak membazir dan tidak kedekut. Maka ayat sebelahnya tu, mereka-mereka yang tidak pernah menyembah selain daripada Allah. So lan nad'u min dunihi ilaha, tidak pernah menyembah selain daripadanya Tuhan yang lain. Laqad qulna idzan syatata, dan jika tidak kami memperkatakan sesuatu yang jauh dari kebenaran. Haula'i qaumuna, mereka-mereka ini kaum kami. Tuan-tuan tahu tak bahawa perkataan qaumuna adalah panggilan yang sangat polite dalam Quran. Kaum kami, maksudnya bersama dengan kami. Diorang tengah bercakap dengan siapa? Dengan orang lain yang berada dalam majlis tu. Tapi mereka tidak panggil, "Oi, orang kafir!" Tak. Dia masih lagi mengekalkan adab dan akhlak sebagai orang beriman. Walaupun sedang diancam bunuh. Haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi alihah, yang berani mengambil selain daripada Allah sembahan yang lain. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Ayat ni saya suka. Sepatutnya mereka mengemukakan keterangan yang nyata yang membuktikan apa yang mereka sembah. Maka tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berdusta terhadap Allah. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Tuan-tuan, kenapa beriman dengan Allah? Apa buktinya? Apa dalilnya? Ayat ni kata, laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Engkau sembah benda tu, datangkan bukti. Kenapa perlu sembah benda tu? Sekarang kita perlu cari jalan meyakinkan diri kita sendiri, kenapa aku sembah Allah? Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Kenapa Tuhan ini aku pilih? Alasan tu untuk diri kita. Kemudiannya kita akan membina kepercayaan, keteguhan demi keteguhan. Baru kita yakin, ya, ini Tuhan yang aku pilih dan aku tidak tersalah pilih. Kerana ramai dalam komuniti Muslim yang Islamnya keturunan. Kenapa Islam? Oh, mak bapak aku Islam. Islam dalam IC. Kenapa sembahyang? Kalau aku tak sembahyang, bapak aku marah. Kenapa pergi sembahyang Jumaat? Kang, kalau aku tak pergi sembahyang, aku sorang-sorang tak pergi. Member aku semua pergi. Kenapa membawang? Oh, sebab seronok. Tadi ada perkataan dari Ustaz Somad. Dia kata, pergi haji wajib sekali, pergi umrah jangan berkali-kali. Ini kita asal bercuti dia umrah. Asal bercuti umrah. Bila tanya umrah berapa kali dah? Berbelas kali dah Ustaz. Berbelas kali. Kenapa pergi umrah? Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin.
Kalau tidak dijelaskan dengan bukti yang sultan, bayyin, bukti yang jelas, terang, nyata, kenapa sembah Allah? Itu yang etis. Mereka berfikir. Problemnya mereka tidak berguru. Fikir ikut logik sendiri. Oh macam ni. Ini tipu je semua ni, karut. Agama semua karut. Doktrin untuk memperhambakan manusia. So, bila kita mula baca, macam tadi, di awal tadi kan, asbabun nuzul surah ini turun drag 15 hari. Dan bila dia turun dengan perkataan pertama, Alhamdulillah, betapa leganya Nabi. So, bila kita mendapat bukti jelas begitu, betapa pentingnya surah ini pada Nabi, dan dalam surah ini pula mengisahkan betapa adanya satu fitnah yang dahsyat, spesial untuk umat ini, dan betapa Allah sudah sediakan segalanya untuk kita, baru kita rasa, ya Allah, Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Barulah bila kita sebut Alhamdulillah itu berbekas di hati. Kita mengambil agama ini bukannya kerana ikut orang lain, kerana kita. Tuan-tuan, cuba buka surah Baqarah. Seawal surah Baqarah, seawal penurunan Nabi Adam, Allah dah bagi tahu. Allah bagi tahu apa? Tak buka lagi kan? Saya pun lupa ayat mana. Cuba tengok ayat Qul nahbitu minha jami'a. Ayat 38. Allah arahkan Adam, Hawa, syaitan turun. Qul nahbitu minha jami'a, turun korang semua daripada syurga. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika dan hanya jika. Kalau dalam bahasa Jawanya, if and only if. Jika dan hanya jika. Itu satu penegasan yang luar biasa kan. Imma ya'tiyannakum minni. Jika dan hanya jika datang hidayah hanya daripada aku. Oh, boleh jadi ada yang kita sangka hidayah tapi datang daripada iblis. Nampak macam betul. Dibaluti oleh nama-nama agama. Imma ya'tiyannakum, mendatangi kamu semua, minni huda, faman tabi'ah, siapa satu orang yang ikut. Allah mulakan dengan ya'tiyannakum. Bila hidayah itu datang kepada kum. Tapi Allah kata faman tabi'a, siapa per individu, man ni singular. Siapa yang ikut, faman tabi'a hudai, siapa yang ikut per individu, hidayah itu datang ramai, tapi siapa yang bertindak untuk ikut, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. So, agama ini kita perlu usaha sendiri. Bukan ikut-ikut orang lain, sendiri. Quran ini perlu dibaca dan dirasai sendiri. Bukan ikut orang lain. Bukan tengok orang sebelah, nangis. Aku pun kena nangis ke? Tak, bukan ikut orang lain. Orang lain tak boleh menyelamatkan kita. Bukan kita tak pernah dengar kisah dekat mahsyar, jumpa Nabi Adam, nafsi-nafsi, jumpa Nabi itu, nafsi-nafsi. Tahu kan? Cerita itu sangat popular. Sebab tak ada siapa dah yang boleh selamatkan kita. Kita je.
Masuk surga. Masuk surga. Masuk kubur pun sorang-sorang. Walaupun yang mengantar tu ramai. Atau boleh bawa BFF. Til jannah. Terakhir mati seorang. Tak apalah yang pergi dulu. Wow. Agama itu begitu. Agama ini begitu. Laula ya'tiyannakum minni huda. Bukan, salah. Laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Dan tengok, frasa itu Allah letakkan antara wakaf sad dan wakaf sad kat ujung kan. Seolah-olah dia satu frasa yang kita perlu perhati dengan lebih detail. Bukan kalau kita gagal untuk mendatangkan bukti yang jelas, terang dan nyata kenapa kita beriman, kita masih belum benar-benar beriman. Dan bukti itu bukan untuk diulas, dibentang pada orang lain. Tak, untuk diri kita. Untuk diri kita, bukan orang lain. Kenapa kita beriman? Kenapa percaya pada Muhammad? Kenapa percaya pada Nabi boleh kahwin dengan gadis seawal usia 6 tahun hingga 9 tahun bersama? Sedangkan kita tidak pun hidup dalam zaman itu. Lalu kita mengeluarkan kata-kata yang entah yang luar biasa buruknya. Sedangkan nenek kita kahwin umur 14 tahun, relax je. Kenapa tak kutuk nenek kita sendiri? Best tak? So, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Siapa yang lebih zalim dari orang yang berdusta terhadap Allah? So, sebenarnya ayat 14, 15 dan 16, 14, 15 dan 16 adalah keterangan bagi ayat 10. Tatkala mereka melarikan diri ke gua. Kenapa melarikan diri ke gua? Allah mulakan cerita itu dengan kami kukuhkan hati mereka, dengan mereka berani berdiri di hadapan pemerintah mereka waktu itu dan mengatakan, Tuhan kami Tuhan yang satu dan kami tidak akan menyembah Tuhan yang lain. Jika tidak, kami confirm rugi. Dan sepatutnya kaum-kaum aku ini, kalau betul mereka menyembah sembahan itu, mereka perlu mendatangkan bukti yang jelas. Jika tidak, siapa yang lebih zalim? Dan keterangannya lagi, wa iz ya'tazaltumuhum, dan oleh kerana itu kamu telah mengasingkan diri dari mereka. I'tizal, mengasingkan diri daripada mereka, so melarikan diri ke gua. Wa ma ya'buduna illallah, dan apa yang mereka sembah selain daripada Allah. Fa'wu ilal kahfi, berlindunglah di gua itu. Yansyur lakum rabbukum mir rahmatih, supaya Tuhan melimpahkan rahmatnya kepadamu. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan menyediakan kemudahan untuk urusan kamu dengan memberikan bantuan yang berguna. Ada satu sudut lain kita boleh tengok ayat ini. Saya tak tahu istilah dalam bahasa Melayunya, dan tak tahu juga istilahnya dalam bahasa Arab. Kadang kita buat ayatnya macam ni. Abu pergi ke surau bersama ibunya. Abu pergi ke surau bersama ibunya. Dan ada cara penulisan lain begini. Abu pergi ke surau. Yang saya kenal rapat Abu ni pergi bersama ibunya. So ayat tengah-tengah tu, yang saya kenal rapat Abu ni, apa istilahnya? Tokok tambah. Saya pernah tanya member saya di BP tapi lupa. Dia ada sebut macam sisipan macam tu kot. Macam mana dah tokok tambah? Letaklah tokok tambah. Kan kadang kita buat ayat tu biasa A pergi ke sana, A
Kemudian dia ada sengkang, jiran sebelah rumah. Sengkang lagi, pergi ke sana. So antara sengkang ni dia ada penambahan. Okey. Maksudnya di antara dash dengan dash ni adalah komen penulis tentang A. So ayat ini boleh juga difahami macam ni. Wa izya'tazaltumuhum, dan oleh kerana kamu mengasingkan diri daripada mereka. Wa ma ya'buduna illallah. Perkataan wa ma ya'buduna illallah adalah komen dari Allah terhadap pemuda ni. Mereka tidak pernah menyembah selain Allah. Seolah-olah Allah nak bagi tahu betapa bangganya Allah terhadap mereka. Wow. Tak kala mereka mengasihkan diri, mereka tak pernah sembah selain Allah tau. Fa'wu ilal kahfi. Pergilah kamu ke gua. Yansyur lakum rabbukum mir rahmatih. Dan ini pun special. Yansyur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Mana lagi kita pernah jumpa hayyi, rahmah? Ada tak? Ada tak kita pernah jumpa ke hayyi, rahmah? Cuba tengok ayat 10. Rabbana atina min ladunka rahmah yansyur lakum rabbukum mir rahmati wa hayyi lana wa yuhayyi lakum min amrikum rasyada mirfaqa. Allah jawab doa mereka. Kalaulah dalam keadaan pemuda ini dengan tak ada kitab, dengan tidak ada Nabi bersama mereka, dan mereka dalam keadaan terdesak nak dibunuh, lari ke gua, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, dan Allah jawab doanya dengan menyelamatkan mereka. Apalah sangat untuk selamatkan kita daripada fitnah Dajjal yang kita minta tiap minggu. Wih, baiknya Allah ni. Allah jawab doa dia. Pergilah kamu ke gua. Yansyur lakum rabbukum. Kami akan urus min rahmatih. Kami akan limpahi dengan rahmatmu. Wa hayyi lakum wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Allah tidak kata rasyada seperti mana yang mereka nak, tapi Allah bagi mirfaqa. Apa mirfaqa? Kita belum ada anak kan? Saya dah ada. Maksudnya perkataan kita belum ada anak tu tak boleh dipakai lah. Adik-adik belum ada anak, saya dah ada anak. Okey. Saya dah ada anak 3 orang. Darjah 2, apa nak? Tak pastilah yang tengah tu umur berapa tahun. Ya, ingat yang sulung darjah 2, yang tengah tu keliru, 3 ke 4 tahun, anggaplah 4, yang last 2 tahun. Okey. So, mereka semua underage. Dan bila dia nak sesuatu, adakah sebagai bapa yang penyayang akan bagi semua yang dia nak? So, bapa yang penyayang perlu bagi apa? Yang dia perlu. Sebab tu Allah sebut mirfaqa. Kami sediakan apa yang korang perlu. Mirfaqa. Wa yuhayyi lakum min amrikum. Kami akan bantu urusan kamu tu. Min. Bukan semua urusan. Min amrikum mirfaqa. Oh, lagi satu. Apa yang mereka minta ni? Perlindungan. Perlindungan tentang apa? Min amrina. Dia tak kata wahayyi lana umurana, seluruh urusan kami. Tak. Min amrina, sebahagian daripada urusan kami. Urusan apa? Akidah. Kita pula bila doa, ya Allah,
Tak ada bonus ke tahun ni, ya Allah? Ya Allah, exam aku ni macam mana ni, Allah? Exam aku kalau boleh dapat A. Apa yang mereka minta adalah mempertahankan akidah. Apa yang mereka minta adalah untuk kemaslahatan akhirat. Min amrina. So Allah akan bantu wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Hebat. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan beri bantuan yang berguna, yang sesuai, yang perlu. So untuk penerangan ayat 10 tamat. InsyaAllah kita akan pergi ke ayat kedua nanti. Ada masa lagi ke? Sebab jam tu macam menggelirukan. Dari tadi 7.30, macam lambat lagi nak habis. Lambat lagi kan? Okey, ada lagi 15 minit. So kita pergi masuk ayat yang ke bullet point kedua. Allah kata apa? Fadarabna ala adhanihim fil kahfi. Sini ada dah, kami tidurkan mereka dalam gua beberapa tahun. So Allah jelaskan bagaimana mereka tidur. Mentadak, mentaduk, macam mana? Allah jelaskan bagaimana mereka tidur. Allah letak untuk perkara tidur ni 2 ayat. Hebat tak? Bagaimana orang yang beriman dengan Allah, Allah boleh cerita bagaimana mereka tidur 2 ayat, dan 2 ayat panjang. Cuba bang terangkan macam mana abang tidur. Saya tidur terlentang menghadap langit, Ustaz. Lepas tu kadang mengiring. Ini 2 ayat panjang, hanya menerangkan tentang bagaimana mereka tidur. Ayat pertama Allah terangkan tentang tempat mereka tidur. Ayat kedua Allah terangkan tentang bagaimana mereka tidur. Ayat pertama Allah kata apa? Wa tarasyamsa idza tala'at tazawru an kafihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Basically ayat ni nak bagi tahu kalau matahari terbit, bayang-bayang condong ke sini, matahari terbenam, bayang-bayang condong ke sini, mereka di dalam gua yang sangat luas, suasana kondusif. Allah cuma nak bagi tahu mereka berada di tempat yang selamat. Tu je, tapi kenapa ayatnya panjang? Kenapa melibatkan matahari bagai ini? Terbit, tenggelam. Why? Bukankah khairul kalam sebaik-baik perkataan itu pendek dan ringkas? Tapi kenapa sampai sentuh matahari bagai? Siang malam. Tapi tak sebut malam. Matahari terbit dan terbenam. Bayang-bayang. Dan di hujung Allah kata, wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Siapa yang sesat, dia tak akan dapat pertolongan dari siapa-siapa pun. Apa kaitan sesat tak sesat? Apa kaitan may yahdillahu fahuwal muhtad? Siapa yang dapat petunjuk, dia diberi petunjuk. Siapa yang sesat, dia tak akan jumpa waliyyan mursyida, orang yang membantu. Apa ibrah? Hasil daripada Allah bagi tahu tempat mereka tidur. Cuba bayangkan. Pemuda-pemuda ini, dia bukannya lulusan sarjana muda pengajian Islam. Bukannya hufaz, kitab pun tak ada bersama mereka. Malah kalau dalam cerita sejarah tu, mereka adalah antara anak-anak bangsawan waktu tu. Orang muda yang sanggup meninggalkan dunia, tu yang Allah sebut pasal inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Biasanya anak-anak orang kaya ni, dia dengan dunia, wow, sangat rapat. Tapi mereka sanggup tinggalkan
dunia tak bersetuju dengan apa yang kaum dia buat, mak bapak dia buat, mengasingkan diri. Asalnya 7 orang ni bukan saling mengenali pun. Dia pergi ke keramaian tu, dia tak setuju. Ini bukan cara beriman yang betul. So dia pun mengasingkan diri. Pergi. Orang minum-minum kat sini borak-borak, dia mengkeresumbangkan diri pergi ke tempat lain. Rupanya ada pula orang lain join sama. Join pula satu orang lain, datang pula ada lagi satu. Tu bila dah ramai, korang apa pasal? Oh ya, aku tak setuju cara diorang sembah Tuhan macam tu. Itu tak betul. Aku sependapat lah. Kita sekepala lah. Sama lah. Itu antara dia punya kisah di sebalik lah. So, bayangkan pemuda yang macam ini beriman dengan Allah, dan Allah nak tunjuk pada kita, orang yang beriman dengan Allah, tidurnya pun seluruh alam ini berkhidmat untuk dia. Pernah rasa macam tu tak? Kita beriman dengan Allah, kita tidur, seluruh alam ini berkhidmat untuk kita. Waktu tidur pernah termakan lipas? Pernah bayangkan? Termasuk cengkerik ke dalam? Lipan. Lipan kau jangan. Semut ke? Bangun tidur, capai gelas minum, terminum semut ada. Tapi waktu tidur, betapa Allah menggerakkan alam berkhidmat untuk, terutamanya untuk pemuda ni. Bila Allah cerita pasal matahari terbit dan tenggelam tak kena pada mereka. Wow. Tu yang orang tengok, wow, Ashabul Kahfi ni amazing. Tapi am hasibutum kan tadi, atau adakah kamu menyangka kisah mereka ni menakjubkan? Sebenarnya kisah kita lagi menakjubkan. Tapi Allah cerita begitu. Wow. Alam ini berkhidmat untuk mereka. Berapa lama? Bukan sehari, bukan 2 hari. 300 tahun. Ada siapa-siapa nak berkhidmat dengan Tuhan dia 300 tahun? Wow. Dan Allah bagi tahu, siapa yang beriman dapat petunjuk, maka dia dapat petunjuk. Tapi siapa berpaling, tak ada siapa nak kawan. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Tak ada siapa nak bantu. Alam pun buang. Macam Firaun tenggelam. Kalau Allah sudah tak suka, tak satu pun sudi untuk terima. Itu antara kaitan kat ujung tu. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang diberi petunjuk, dia confirm dapat petunjuk. Wa may yudlil, siapa yang berpaling, siapa yang sesat, lan tajidalahu waliyyan mursyida. Lan abadan abada, selama-lamanya takkan dapat petunjuk mursyida. Oh, tadi mereka doa rasyada, tapi Allah bagi mirfaqa. Tapi bila bab petunjuk tak petunjuk ni, Allah guna mursyida. Mursyid. Bukankah kita disuruh untuk mencari guru yang mursyid? Mursyid ni apa? Guru yang boleh guide. Sepatutnya jalannya begini. Okey, kena ikut macam ni. Kadang kalau beriman dengan Waze, Google Map pun kadang menipu juga, entah ke mana-mana dibawa. Maksudnya Google Waze ni dia masih belum tahap mursyid lagi. So, kadang-kadang entah ke mana-mana. Okey. Mursyidah. Ayat last, wa tahsabuhum ayqaza wa hum ruqud. Kamu menyangka mereka tidur, sedangkan mereka wa tahsabuhum ayqaza, kamu menyangka mereka sedar, ayqaza wa hum ruqud, sedangkan mereka tidur. Sebab
kalau ikut tafsir Azhar, dia kata diorang tidur tu mata terbeliak. Wah, mata terbeliak. Macam itulah yang difahami oleh Buya Hamka. Mereka tidur tu dalam keadaan mata terbeliak. Wa nuqallibuhum zatal yamin, dan dibolak-balikkan ke kanan dan ke kiri. Wa zatal shimal wa kalbuhum basitun zira'ihi bil wasid, dan ada anjing pula berkawal di pintu gua. Kenapa perlu sebut di pintu gua? Kan? Anjing? Pintu gua? Kenapa di pintu? Supaya tidak menyalahi hadis Nabi yang malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing. Sebab tu anjing tu kat pintu. Kalau anjing di dalam, malaikat dekat luar pintu. Kan? Ada anjing. Kalau buhum basitun zira'ihi bil wasid, anjing itu di pintu gua. Lawa tala'ata 'alaihim lawallaitu minhum firara wa lam mulita minhum ru'bah. Dan Allah sengaja mencampakkan ketakutan yang luar biasa bila orang yang cuba menghampiri, dan mereka berpaling melarikan diri, lari lintang pukang. Sampai macam tu Allah protect mereka. Bukan sahaja mereka tidur statik begitu, tetapi badannya dibolak-balik. Ada yang kata, oh ini kerana kalau tidur dalam keadaan lama, takut badan itu rosak, maka dia perlu dibolak-balik supaya dia punya sendi-sendi ini bergerak. Tapi sebenarnya Allah boleh buat apa pun. Kalau statik macam tu, tanpa perlu dibolak-balik, Allah boleh saja refresh dia punya badan. Tapi kenapa Allah perlu sebut begitu? Kerana pemuda ini beriman. Dan sama juga macam tadi, seluruh alam berkhidmat untuk dia. Sebenarnya ini ayat ulangan je. Cerita ni ayat ulangan. Kita pernah jumpa ayat yang menunjukkan seluruh alam berkhidmat untuk kita. Kat mana? Surah Baqarah. Kat mana? 20? 29. Apa ayatnya? Ada surah Baqarah? Ada. 29. Huwallazi khalaqakum. Khalaqalakum ke khalaqalakum? Dia yang menciptakan khusus untukmu, lakum, khusus untukmu. Ma fil ardi, apa saja atas bumi ini, jami'ah, semuanya. Semua yang Allah cipta ni untuk berkhidmat pada manusia. Sebutlah rumput ke apa, durian musangking ke, semua untuk dinikmati oleh manusia. Kan kambing, lembu, zirafah. Zirafah? Kalau tak adalah zoo. Semua itu berkhidmat untuk manusia. Oh, luar biasalah manusia. Sebab tu Iblis cemburu sangat kan. Aku lebih baik dari dia. Lain orang tanya, lain dijawab. Kan? Allah tanya, kenapa kau tak sujud? Aku suruh. Aku lebih baik dari dia. Iblis ni, kau ni tak faham bahasa ke apa? Kan tak faham soalan tu. Ke kita tak perasan Iblis jawab macam tu? Allah tanya, kenapa engkau tak sujud? Aku suruh. Aku lebih baik dari dia. Dia diciptakan daripada tanah, aku diciptakan dari api. What? Kita kena ada kat situ. What? Iblis, are you sure? Apa cerita Iblis pula? So, sampai ke situ, maka selesai bullet point yang kedua. Nanti kita akan sambung lagi, akan datang. Dah sampai masa kan, 10.30 kan? Semua dah mulut terbuka dan mata berair dan cuba menahan. Tak apa, besok ada kelas. Saya besok kena ke Sarawak pula. InsyaAllah, doakanlah keselamatan kami bersama dengan Ustaz Syahari. Kita nak sebab alam sudah berkhidmat untuk kita, maka kita cuba untuk berkongsi rasa syukurnya kita dapat faham, kita berkongsi kefahaman. Bukankah kita nak menjadi hamba yang bersyukur? So, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada
cerita yang akan datang tentang 2 lagi bullet point. Apa terjadi waktu mereka bangun dan bagaimana cerita ini kita lihat sebagai ada tujuan. Ada tujuan. Okey? Tak ada soalan kan? Alhamdulillah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.